Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa dhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahim dan kasih sayangnya masih memanjangkan usia kita pada pagi ini, masih diberikan nyawa, masih diberikan usia. Apabila kita boleh bangun daripada tidur, menghirup udara segar, bermakna kita masih diberi masa. Dan masa sebenarnya adalah modal terbesar bagi seorang manusia. Masa umpama bekas yang tanpanya amal tidak boleh diisi. Selepas kematian seseorang, dia mengharapkan untuk buat amal. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Dia mengharapkan supaya dia boleh melakukan amal. Tetapi dia tidak mempunyai bekas untuk mengisi amalan tersebut, iaitu masa. Alhamdulillah, setiap daripada kita yang bercakap, yang mendengar masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun daripada tidur untuk membaca doa, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas Dia mematikan kami. Iaitu apabila kita tidur, kita sebenarnya telah dimatikan dengan erti kata mati kecil. Apabila kita bangun, maka seolah-olah kita dihidupkan semula selepas daripada kematian. Meraihkan hari yang disebut sebagai hari Nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan
di dalamnya Al-Quran. Di dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Ayat syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran menjelaskan bidayah penurunan Al-Quran. Iaitu Al-Quran itu diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit yang pertama. Apabila disebutkan bahawasanya bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran, ia menggambarkan dan memberi faham kepada kita bahawasanya antara Ramadan dan juga Al-Quran mempunyai ikatan yang sangat kuat. Mempunyai ikatan yang sangat kuat sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang akan mengulang bacaan Al-Quran bertadarus bersama Jibril alaihi salam di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini keterikatannya dengan Al-Quran sangat besar. Sekiranya misalnya kita ini hafiz Al-Quran, sepanjang tahun tidak mempunyai peluang untuk mengulang bacaan Al-Quran kita. Dan mungkin ingatan kita terhadap Al-Quran tidak terlalu kuat. Ambil peluang bulan Ramadan untuk mengulang hafalan. InsyaAllah bulan Ramadan seperti ada suatu kekuatan yang walaupun semangat itu mungkin ada di luar Ramadan, tetapi keupayaan itu akan dilipat kali ganda apabila kita berada di bulan Ramadan. Kita akan lebih mempunyai kemampuan seolah-olah ia dimudahkan seperti air mengalir untuk kita mengulang bacaan Al-Quran kita. Apabila bulan Ramadan dipilih sebagai bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, maka ia menggambarkan bahawasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat besar. Bulan yang sangat agung. Bulan yang sangat mulia. Di dalamnya ada Badar, bulan Ramadan. Di dalamnya ada penurunan Al-Quran. Di dalamnya disyariatkan puasa Ramadan. Berkumpul di dalam bulan Ramadan semua perkara yang mempunyai kebaikan untuk kita di dunia yang sementara ini dan seterusnya di hari akhirat yang kekal abadi. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Lafaz unzila fihi al-Quran menunjukkan bahawasanya Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan, iaitu yang dimaksudkan ialah yang turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Quran ini yang pertama ia disebut sebagai inzal. Yang kedua disebut sebagai tanzil. Inzal memberi makna turunnya Al-Quran sekaligus. Tanzil memberi makna bahawasanya Al-Quran itu diturunkan secara munajjaman. Apa maksud munajjaman? Diturunkan sedikit demi sedikit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Diturunkan sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Unzila fihi al-Quran, diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Walaupun tentang tarikhnya mungkin ada perselisihan pandangan, yang penting ia turun di bulan Ramadan. Sama ada pada tarikh 17 Ramadan
ataupun pada tarikh-tarikh yang lain, ia menunjukkan bahawasanya bulan Ramadan telah dipilih sebagai bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Al-Quran ini, ulama menyatakan Al-Quran, satu, apabila kita ingin untuk mendapat kekuatan membacanya, menghafalnya, bulan Ramadan adalah munasabah ataupun peluang yang terbaik. Bulan Ramadan adalah munasabah dan peluang yang terbaik. Dan yang kedua, apabila dikatakan bahawasanya Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan, dan bulan Ramadan pula adalah bulan orang Islam berpuasa, orang Islam bermujahadah, ia menunjukkan bahawasanya Al-Quran dan mujahadah tidak dapat dipisahkan. Dalam sepotong hadis yang berbunyi la hasada illa fisnatain, tidak boleh, tidak dibenarkan berhasad dengki melainkan pada dua orang. Antara orang tersebut ialah orang yang dikurniakan kepadanya Al-Quran. Dikurniakan kepadanya Al-Quran, lalu dia membaca Al-Quran di waktu malam dan dia membaca Al-Quran di waktu siang. Orang yang disebut sebagai ahli Al-Quran akan bersama dengan as-safaratul kiramil bararah. Dalam sepotong hadis Nabi menyatakan ahli Al-Quran akan bersama dengan pencatit-pencatit mulia. Orang yang kerana Al-Quran dia lapar. Kerana Al-Quran dia tidak cukup tidur. Kerana Al-Quran dia terpaksa meninggalkan keluarganya, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Dan kerana Al-Quran juga dia di rotan. Dia menerima mujahadah, dia tak dapat makan apa yang dia biasa makan di rumahnya. Dia tidak dapat senang seperti mana dia senang di rumahnya. Maka berita gembira untuk para hufaz yang pada usia kecilnya telah berpisah dengan keluarga. Telah mengambil posisi mujahadah. Sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa. Ada yang sukarela masuk ke madrasah. Ada yang secara terpaksa. Dipaksa oleh ibu dan ayahnya. Mungkin waktu dia dimasukkan dahulu, dia marah-marah. Ataupun dia menyatakan ketidakpuas hatinya. Tetapi Alhamdulillah, bila dia sudah meningkat usia dewasa, dia akan bersyukur. Dia akan bersyukur. Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada ibu dan ayah saya untuk menyekolahkan, memasukkan saya ke madrasah menghafal Al-Quran. Nikmatnya saya kecapi sekarang. Nikmatnya bila kita telah dewasa. Nikmatnya bila masuk bulan Ramadan. Ada orang yang untuk membaca Al-Quran, mereka terpaksa lihat. Mereka terpaksa baca dengan merangkak-rangkak. Tetapi kita, Alhamdulillah, dapat membaca Al-Quran di dalam sembahyang tanpa melihat. Ini adalah nikmat dan kemanisannya kita rasa sekarang ini. Kita rasa sekarang ini buah daripada pohon yang kita tanam. Sama ada kita suka ataupun tidak suka, semuanya telah berlalu. Apabila kita telah meningkat dewasa, tidak ada sesiapa daripada kalangan kita yang dapat menafikan. Justru itu, Ramadan, Al-Quran, ikatannya, Ramadan dan Al-Quran, ikatannya adalah apa? Mujahadah. Ikatannya adalah apa? Adalah mujahadah. Apabila ada mujahadah, maka apabila ada mujahadah, insya-Allah pertama kita akan mudah hafal Quran. Yang kedua,
apabila kita berada dalam situasi mujahadah, maka kita akan diberi kefahaman Al-Quran. Kita akan diberi apa dia? Kefahaman kepada Al-Quran. Al-Quran ini tidak difahami dengan senang lenang. Al-Quran tidak boleh difahami dengan senang lenang. Tetapi Al-Quran itu difahami dengan mujahadah. Siapa yang mujahadah, maka Allah akan memberi kepadanya kefahaman kepada Al-Quran. Satu, kita lihat Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan misalnya berlaku peperangan Badar. Dalam peristiwa peperangan Badar, diturunkan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran bukan hanya turun apa? Ayat-ayat Al-Quran bukan hanya turun di Makkah, di Madinah. Bahkan ada ayat yang disebut sebagai ayat safari. Apa maksud ayat safari? Iaitu ayat yang turun ketika Nabi bermusafir. Permusafiran Nabi antaranya adalah ketika sedang berperang. Peperangan Hunain, peperangan Badar, peperangan Ahzab. Dalam peperangan-peperangan ini, dalam mujahadah jihad ini, diturunkan Al-Quran. Maka, ia menunjukkan bahawasanya bukan hanya kita untuk faham Al-Quran, kita duduk dalam bilik berekon. Kita hanya membuka lembaran-lembaran kitab tafsir, tetapi dia perlu juga disertai dengan mujahadah. Dengan mujahadah itu akan diberi singkapan ke dalam hati manusia, sehingga dia akan diberi kefahaman. Dia akan diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mujahadah tersebut. Kerana setiap perkataan itu akan difahami apabila kita memahami bi'ah. Kita memahami konteks ketika perkataan itu dilontarkan. Apabila kita tidak mengetahui latar belakang ketika perkataan itu diturunkan, dilontarkan. Macam perkataan manusia, kita tidak mengetahui apakah cerita sebenarnya. Apakah latar belakang ketika perkataan itu dilontarkan. Kita hanya membacanya dalam tulisan. Kita tidak tahu bagaimana nada ketika orang itu melontarkan. Siapa bersama dengan dia? Dalam keadaan yang bagaimana? Apabila kita tidak berada dalam persekitaran tersebut, maka rasa sebenar bagi perkataan itu tidak dapat difahami dengan baik. Kerana tulisan dia tidak boleh menukilkan nada. Dia tidak boleh menukilkan rasa. Rasa sedih, emosi dan seumpamanya. Tetapi apabila kita bukan hanya membaca tulisan, perkataan, tapi kita mengetahui kisah sebenar di sebaliknya, maka di situlah kefahaman yang sebenar kita akan dapat fahami daripada Al-Quran, daripada Al-Quranul Karim. Maka dipelajari asbabun nuzul. Ada satu kisah tentang wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Maka ada satu orang, dia kamu jangan campak diri kamu ke dalam kebinasaan. Maka seorang sahabat beritahu, dia tahu apa maksud ayat ini. Maksud wala tulqu bi aidikum ila tahlukah adalah jangan kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan dengan meninggalkan jihad. Dengan meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang baru masuk, kita boleh share. Boleh share. Boleh share untuk pengajian kita pada pagi ini.
Jadi untuk pengajian kita pada pagi ini, selepas ini kita akan kita akan buka soal jawab. Kita akan buka soal jawab. Jadi kalau ada sesiapa yang mempunyai soalan, boleh diajukan di bahagian di ruang komen. Boleh ajukan soalan. Kalau ada sesiapa yang mempunyai soalan, boleh diajukan di ruang komen, insya-Allah. Kita ada masa lebih kurang 45 minit, iaitu sehingga 9 suku. Jadi sesiapa yang mempunyai soalan berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan zakat fitrah, maka boleh mengajukan soalan di ruang komen, insya-Allah. Soalan daripada Amir Shah. Boleh saya tahu had batin hidung? Had batin hidung, ni hidung. Ni lubang hidung. Yang ini dalam bahasa Arab dipanggil arnabah. Ini. Kemudian batang hidung ini yang dalamnya dipanggil khayshum. Dipanggil apa? Khayshum. Maka yang dikira had batin hidung ini adalah lubang. Sekarang ni contohnya saya ambil air, saya masukkan dalam hidung, dan sekiranya kita tarik air tersebut, dia akan masuk ke dalam otak melalui lubang. Apabila melepasi daripada lubang tersebut, maka itulah had batin bagi hidung. Dan sekiranya satu orang memasukkan sesuatu objek, ain, ke dalam had batin tersebut, seperti air ataupun ubat dan seumpamanya, maka dia dikira telah memasukkan ain, dan kalau berlaku dengan sengaja, kalau berlaku dengan sedar, maka puasanya dihukum sebagai batal. Ahmad Maliki, kalau lupa tahiyat awal dan duduk semula selepas berdiri, adakah batal solat itu? Dia duduk tahiyat awal, lupa tahiyat awal, dan dia duduk semula selepas berdiri. Ada dua perbezaan. Ada dua situasi. Pertama, dia solat seorang diri. Kalau dia solat seorang diri, dia dah berdiri tegak lalu dia duduk semula, perbuatan itu membatalkan sembahyangnya. Kalau dia sengaja dan tahu. Dia tahu dan dia sengaja. Apa yang dia tahu? Dia tahu tak boleh kalau dah tegak berdiri,
tidak boleh duduk semula. Dia tahu perkara tersebut. Lalu dia duduk juga batal semayang dia. Kerana apabila kita telah berada di posisi fardu, berdiri itu kan fardu. Apabila kita duduk semula, kita kembali kepada sunat setelah berada di posisi rukun fi'li. Maka hukumnya membatalkan semayang. Tetapi kalau dia terturun, benda itu berlaku sebagai respon spontan. Dia berdiri, dia duduk semula, kemudian dia tersedar. Tak boleh buat macam ni. Apa perlu dia buat? Dia perlu bangun semula. Tetapi kalau dia adalah makmum, lain pula hukumnya. Kalau dia adalah makmum, hukumnya adalah berbeza. Kalau satu orang makmum, dia terbangun. Imam duduk, dia terbangun. Kalau dia terbangun, dia wajib duduk semula. Kalau makmum wajib duduk semula, bila? Kalau dia bangun itu dalam keadaan tidak sengaja. Kalau dia bangun dalam keadaan sengaja, dia ada pilihan sama ada duduk ataupun kekal berdiri, tunggu imam dalam keadaan berdiri. Hafizi fizi. Amalan yang Nabi sarankan kita memperbanyakkannya 4 perkara. Pertama, ucap la ilaha illallah. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, mohon syurga. Yang keempat, minta lindung daripada neraka. Dan keempat amalan tersebut terhimpun di dalam lafaz ini yang selalu dibaca oleh para guru, para masyayikh di Yaman. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Itu dia punya amalan yang boleh ditambah. Ya, hafizi fizi. Soalan daripada siapa ni? Abu Hafaz Al-Kitabi. Al-Quran wajib dibaca dengan tajwid, tetapi kenapa masih boleh dibaca bukan bertajwid? Seperti baca buku Arab. Al-Quran wajib dibaca dengan tajwid. Ya, itu Imam Jazari sebut. Al-Quran wajib dibaca dengan bertajwid. Ada sebuah kitab yang bertajuk Halid Tajwidu Wajibun. Adakah bertajwid itu wajib? Jadi Al-Quran ini walaupun dalam bahasa Arab, dia mempunyai satu sifat khas yang tak ada dalam kitab Arab. Asalnya baca perkataan Arab, mana ada tajwid? Mana ada orang Arab cakap ada dengung sampai 5 harakat, 6 harakat, tidak ada. Tetapi ini adalah khususiat untuk Al-Quran. Maka mempelajari tajwid itu adalah fardu kifayah. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah fardu ain, sama ada kita belajar ilmu tajwid secara formal ataupun tidak. Maksudnya, dia tak ingat huruf iqlab, dia tak ingat. Tapi dia tahu, kalau dekat sini kena baca macam ni. Maka itu pun sudah memadai. Yang penting baca dengan tajwid, tidak semestinya dengan cara belajar tajwid. Tapi kalau tanpa dia belajar tajwid, dia tak boleh baca dengan tajwid, maka belajar tajwid itu pula menjadi wajib sebagai wasilah. Muhammad Adib Hakimi. Kaedah atau jadual terbaik bagi hufaz untuk meraja Al-Quran. Maka dia berbeza ikut orang. Yang paling terbaik, satu orang itu, dia mulakan dulu dengan juz yang dia ingat. Dia murajaah yang dia dah ingat. Mungkin ada orang dia mula hafal belakang, jadi dia ulang belakang dulu.
kemudian baru ulang depan. Sebab kalau kita mulakan yang kita ingat, jadi kita semangat. Maknanya, oh saya dah ingat 5 juzuk, 10 juzuk, jadi ada lagi kat depan. Tapi kalau dia mula dengan yang susah, yang dia memang lupa total, dia jadi patah semangat. Jadi mulakan dulu ulang yang kita boleh ingat. Ada ulama menyatakan kalau satu orang, dia setiap hari, hatta kalau dia baca tengok pun, Quran sebanyak 5 juzuk, setiap hari, sepanjang tahun, insya-Allah dia akan dimudahkan untuk menjaga Al-Quran dia. Ataupun 3 juzuk. Muhammad bin Muhammad Zaidi. Apakah hukum solat tarawih? Solat tarawih hukumnya sunat. Adakah dibolehkan untuk seseorang menunaikan solat tarawih sedangkan dia masih punya solat qadha yang perlu dilaksanakan? Bolehkah seseorang mengikut imam dalam solat tarawih tapi niat solat qadha? Solat tarawih hukumnya sunat, solat qadha hukumnya fardu. Apabila bertembung antara tuntutan solat sunat dengan solat fardu, sudah tentu wajib dia utamakan solat fardu. Maka mereka yang ada solat qadha, dia tak perlulah sembahyang tarawih, dia habiskan masa dia untuk sembahyang qadha. Selalu kita sebut perkara ini, dia tidak perlu rasa bersalah tak sembahyang tarawih, dia kena rasa bersalah tak sembahyang qadha. Syaitan akan bisik dia, orang bulan Ramadan ambil pulang tarawih, kamu tak sembahyang tarawih. Lalu dia rasa bersalah, dia sanggup tinggalkan sembahyang qadha dan buat sembahyang sunat. Ini sebenarnya tipu daya syaitan. Satu sembahyang fardu lebih utama berkali-kali ganda daripada sembahyang sunat. Maka utamakan sembahyang qadha. Ambil peluang kita rajin sembahyang itu untuk jadikan sembahyang itu sebagai sembahyang qadha. Bolehkah seorang mengikut imam dalam solat tarawih tapi niat solat qadha? Dalam mazhab Syafi'i hukumnya boleh. Hukumnya sah. Orang yang sembahyang sunat mengikuti orang yang sembahyang fardu. Orang yang sembahyang fardu mengikuti orang yang sembahyang sunat. Kalau dengan cara itu dia akan lebih bersemangat, dia buatlah. Dia buat. Walaupun sebenarnya hukumnya tidak afdal. Bahkan sebagai ulama mengatakan makruh. Sebab dalam mazhab Hanafi tak boleh. Kita sembahyang fardu, kita ikut belakang orang sembahyang sunat, mazhab Hanafi tak boleh. Untuk meraihkan khilaf, maka dalam mazhab Syafi'i disebut sebagai makruh. Tetapi kalau itu je cara dia jadi semangat nak sembahyang qadha, dia buatlah. InsyaAllah Allah terima amalan tersebut. Muhammad Syazwan, Muhammad Arifin, cara praktikal menunaikan zakat fitrah hari ini mengikut qaul mu'tamad. Cara praktikalnya, dia beli beras yang biasanya orang makan, dia cari fakir miskin, maka dia serahkan kepada orang tersebut. Itu berdasarkan qaul mu'tamad. Kita wajib memberi iaitu qut. Qut ni apa dia? Makanan asasi. Berapa banyak satu gantang? Berapa banyak satu gantang? 2.7 kilo. Maka agihkan kepada fakir miskin. Kalau fakir miskin itu adalah keluarga kita, kita berikan kepada dia lebih terbaik. Ataupun jiran yang paling dekat, berikan kepada dia. Berikan zakat itu kepada orang yang kita kenal, yang berada di sekeliling kita terlebih dahulu. Apatah lagi kalau dia ahli keluarga. Muhammad Saif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf di dalam solat adalah makruh. Boleh tak saya tahu ibaratnya dalam kitab mana? Adalah makruh. Kalau saya yang kata makruh, baru tanya saya, di dalam kitab mana? Kalau saya yang kata makruh. Kalau orang lain kata makruh, tanyalah orang tu. Di dalam kitab mana? Bahawasanya membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu makruh. Di dalam mazhab Syafi'i, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf adalah harus. Seperti mana yang disebut oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam Asnal Matalib. Hukumnya harus, asalnya harus. Kalau bersama dengan itu, dia melakukan pergerakan yang banyak, dia boleh jadi makruh. Ataupun kalau besar, dia boleh jadi batal. Asalnya harus.
Yang mengatakan makruh itu adalah mazhab Hanafi. Sama ada sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu, ataupun mazhab Maliki yang membezakan antara sembahyang fardu dengan sembahyang sunat. Mazhab Syafi'i hukumnya harus. Berdasarkan hadis Aisyah, solat di belakang hamba dia zakwan dan membuka mushaf. Hasbi Zaidi, saya ada soalan berkenaan dengan puasa berkaitan dengan orang yang mempunyai sakit lelah dan dia perlu menggunakan ubat sembuh. Adakah membatalkan puasa kerana tidak menggunakan ubat itu akan mudaratkan? Jadi bagaimana cara hendak puasa kerana sakit lelah itu berterusan? Ini maksudnya penggunaan inhaler lah. Penggunaan inhaler. Jadi penggunaan inhaler, Dr. Atiyah Syakar, Dr. Ali Jumaah, jadi mereka memfatwakan penggunaannya membatalkan puasa. Sekiranya satu orang, dia memerlukan menggunakan alat tersebut, apa yang dia boleh buat? Dia waktu malam, dia niat puasa. Dan esok hari dia akan terus berpuasa sampailah dia perlu guna alat tersebut. Dan sekiranya apa? Sekiranya dia guna, maka batal puasanya. Dan selepas batal puasanya, maka dia hendaklah imsak. Imsak. Iaitu berkelakuan seperti orang berpuasa. Kemudian, selepas Ramadan, kalau dia sihat, dia ada peluang untuk qada, maka dia qada. Tapi kalau sama je, kalau dia lepas Ramadan pun perkara yang sama akan berlaku, maka dia tidak wajib qada segera. Dan kalau ditakdirkan dia meninggal dunia sebelum ada peluang untuk qada, maka dibayarkan fidyah untuk dia. Ini kalau tidak sampai tahap yang kronik. Tapi kalau sampai tahap kronik yang sekira-kira dia setiap masa yang terdekat 15 minit kena pakai, 15 minit kena pakai, dan penyakitnya itu dah masuk kategori tiada harapan sembuh, maka untuk dia pada ketika itu, maka dia hanya wajib membayar fidyah sahaja, tidak wajib puasa. Tetapi kebanyakan orang asma, dia masuk dalam kategori pertama, dia wajib niat malam hari, dia berpuasa setakat mampu, bila terpaksa menggunakannya, sekira-kira kalau dia tak guna akan datang mudarat ketara, maka dia guna. Kemudian nanti batal puasanya, dia wajib tahan diri daripada makan dan minum dan seumpamanya. Dan seperti yang saya sebut tadi, kalau selepas Ramadan dia boleh tahan sampai satu hari, tiba-tiba pula dapat kekuatan, maka dia qada. Kalau ia tidak sampai tahap begitu, dia tak wajib qada. Kerana tengah hari pun akan batal juga puasa dia. Dan kalau dia meninggal dalam keadaan begitu, dia dibayarkan fidyah untuknya. Zakat. Zakat ni, zakat fitrah. Zakat fitrah ini, dia diberikan kepada individu, asnaf. Kalau pertubuhan itu dia hanya wakil, dan dia akan agihkan kepada asnaf, tak apalah. Tapi kalau pertubuhan itu gunakan duit tersebut untuk operasi parti, kalau mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i fi sabilillah, maksudnya orang yang pergi berjihad dan dia tidak mendapat gaji. Fi sabilillah yang ditafsirkan dengan makna luas itu bukan mazhab Syafi'i. Khairul Azizul, Assalamualaikum. Mana lebih afdal untuk bukan hafiz tapi lancarlah bacaan khatam Al-Quran dalam tarawih dengan melihat Al-Quran, ataupun dalam tarawih baca mana-mana surah yang hafal dan khatamkan Quran di luar dari tarawih. Dalam masalah ini, kita melihat amalan masyayikh. Saya melihat misalnya Al-Habib Umar, tapi bukan dalam sembahyang tarawih lah, dalam sembahyang sunat, bulan puasa, beliau mengamalkan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Walaupun beliau juga menghafal Al-Quran. Tetapi dalam sembahyang-sembahyang sunat dia, misalnya sembahyang Qabliyah, Ba'diyah, beliau akan membaca Al-Quran dengan lama dengan melihat mushaf. Jadi beginilah.
Dia sebenarnya baca Quran, tengok mushaf, dengan tak tengok mushaf pun ada khilaf yang mana lebih afdal. Tak kiralah dalam semayang ataupun luar semayang. Kalau dia baca dengan melihat mushaf, tetapi dia akan mengganggu khusyuknya dalam semayang, lebih baik dia semayang tanpa melihat mushaf. Dan dia baca sahaja surah apa-apa yang dia ingat. Kemudian dia bacalah yang melihat mushaf itu di luar semayang dia. Tetapi kalau tidak mengganggu khusyuknya, maka dia lakukan di dalam semayang melihat mushaf supaya dia mengambil fadilat bulan Ramadan mengkhatamkan bacaan Al-Quran di dalam sembahyang. Muhammad Syahriman, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Jika seorang menerima gaji di negara A tapi menetap di negara B, adakah zakat fitrahnya di negara B atau di negara A? Bagaimana dengan zakat pendapatannya? Adakah cukup haul perlu dibayar di negara A atau B? Ini apa ni? Syahriban, Singapura lah ni. Orang Singapura. Dia kerja dekat Singapura, tapi dia menetap dekat Malaysia. Ya, itu negara A, negara B. Mungkin itulah contohnya. Maka zakat fitrah dia bayar di mana? Dia bayar zakat fitrah ini kaedahnya, dia bayar di negara mana dia berada pada malam raya. Kalau dia malam raya dekat Singapura, itulah yang dibayar. Di negara itulah yang dia akan bayar. Kalau dia ada di mana? Dia ada di Malaysia, maka dia bayar di Malaysia. Ada kat mana? Ada di Singapura, maka bayar di Singapura. Kalau ada di Malaysia, maka bayar di Malaysia. Adapun zakat harta, ulama sebut dalam kitab, zakat harta ini di tempat mana kita bekerja. Di tempat mana bukan kita bekerja. Kalau orang meniaga, di tempat mana yang dia meniaga. Dia meniaga kat mana? Kedai dia ada dekat situ. Maka dia bayar di kawasan tersebut. Sebab apa hukumnya begitu? Sebab bila dibuka kedai kat situ, orang tahu dia ada kedai. Orang kenali dia ada bisnes. Maka orang-orang fakir sekeliling, dalam kitab kata ada suatu tasyawuf. Rasa bila ni toke ni nak bayar zakat. Setiap tahun nampak macam tak ada zakat pun, sedangkan kami jiran tetangga. Untuk tasyawuf tersebut, maka dia bayar zakat di tempat mana perniagaan dia berlaku. Perniagaan dia berlaku. Tetapi kalau zakat duit, zakat pendapatan, maka kalau harta dia, sebab sekarang ni konsepnya bank. Jadi bank ni pun kita tak boleh nak sebut harta ada kat sini, ada kat sana sebab dia boleh transfer. Maka kalau zakat gaji biasa sahaja, maka dia bayarlah di tempat mana yang dia hidup, yang dia tinggal. Supaya apa? Jiran tetangga dia tahu dia ni kerja bagus. Mereka mengharapkan zakat. Maka bayarlah zakat di tempat mana dia berada untuk zakat pendapatan. Ustaz Hasbi Zaidi, kalau satu orang tu mempunyai tanah hak milik sendiri nak buat rumah tapi belum buat rumah sekadar simpan, adakah ia perlu bayar zakat juga bagi tanah itu? Tidak perlu. Tanah yang dibeli bukan untuk jual, bukan untuk komersial, hanya sekadar nak buat rumah, nak buat madrasah, maka dia tidak menjadi urudut tijarah. Urudut tijarah ni maksudnya barang dagangan. Barang dagangan ni benda yang kita beli. Waktu kita beli itu memang kita niat nak komersialkan, nak meniaga, nak jual benda tersebut. Kalau dia beli rumah, masa beli itu memang niat nak jual, maka rumah tersebut menjadi urudut tijarah. Maka bila cukup haul, dia tak dapat jual lagi, dia kena bayar zakat untuk rumah tersebut. Asbi, bagaimana Ustaz kalau satu orang mempunyai tanah untuk dibina 10 buah rumah sewa, tapi baru siap rumah dan kedua rumah ini belum start sewa lagi, adakah ia perlu bayar zakat?
Dia sama juga. Dia ada beza, dia beli rumah untuk sewa. Ataupun dia sewa rumah untuk sewa. Dengan satu orang dia ada tanah, dia buat rumah atas tanah tersebut, dan dia niat untuk sewa. Maka tidak ada zakat. Tidak ada zakat padanya. Kerana tanah tu dia bukan dia apa, tanah tu mungkin tanah waris. Itu satu hal. Yang kedua, masa dia buat, bukan dia beli rumah tersebut, dia buat. Maka rumah tersebut tidak, hasil sewaannya tidak wajib dizakatkan. Dan zakat hanya berlaku dalam konteks zakat simpanan. Maksudnya hasil yang terkumpul daripada duit sewa, kalau cukup nisab bayar zakat. Muhammad Rusdi Yusof. Dia bulan Ramadan ini, dalam sembahyang tarawih, kaedah itu kita tak pakai dalam sembahyang tarawih. Memang asalnya membaca surah penuh ni afdal. Itu memang kaedah asal. Tapi tidak terpakai dalam sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih, ulama mengatakan, berapa banyak bacaan Al-Quran yang kita dapat baca, maka itu lebih afdal. Maka walaupun dengan sebab kita nak baca banyak tu, kita tak bolehlah nak baca satu surah Baqarah. Terus kita pecahkan kepada 3 hari. Baru habis satu surah Baqarah. Maka dalam masalah ini, tarawih dikecualikan. Ini sebut dalam kitab. Asalnya membaca surah penuh afdal. Tetapi kalau dalam sembahyang tarawih dikecualikan, sebab tarawih ini dia ada tuntutan lain, iaitu membaca, kalau boleh mengkhatamkan Al-Quran di dalam bacaan. Kalau tidak, sebanyak mana yang kita mampu lakukan. Abdul Wafi, sadaqallahul azim. Betul lah tu. Takkan nak cakap sadaqah siapa? Sadaqallah kan terjemahannya, Allah benar pada apa yang disampaikan. Tidak datang dalam hadis, tapi membacanya harus. Ia menunjukkan kepada keimanan. Mukmin Suhaimi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang kena qada solat yang banyak tertinggal sebelum ini. Dia boleh qada di waktu solat tarawih, tapi apakah targhib di sini? Ini telah dijawab sebelum ini. Dia utamakan semayang qada walaupun terpaksa meninggalkan tarawih. Abu Qawim, cara niat dan tempat untuk berniat itu macam mana? Cara niat? Cara niat seperti biasa. Niat dalam hati. Setiap ibadat ada cara niatnya. Kalau nak wuduk, belajar cara niat wuduk. Kalau nak semayang, belajar cara niat semayang. Nak semayang witir, belajar cara niat. Wa mahalluhal qalbu wa talaffudhu biha sunnatun. Melafazkan niat sunat. Tempat niat dalam hati. Bagaimana nak niat, maka belajarlah. Itu kena belajar. Setiap ibadat ada cara niat yang khas. Faisal Al-Jauzari. Apa pendapat Ustaz bayar zakat secara online dan bayar zakat fitrah dengan beratus kepada fakir miskin jiran sebelah rumah kita? Di dalam mazhab Syafi'i, zakat sebenarnya bayar pakai beras. Pakai beras. Yang kita amalkan selama ini berdasarkan mazhab lain, Maliki, Hanafi, dan telah diputuskan kebenarannya oleh pihak pemerintah. Maka kita bayar dengan cara tersebut, hukumnya harus. Tapi kalau satu orang dia kata dia tak nak bayar pakai duit, dia nak kembali kepada mazhab Syafi'i, maka ahlan wa sahlan. Kalau dia nak bayar menggunakan qimah, menggunakan duit, pun diharuskan berdasarkan pandangan yang muktabar di dalam mazhab yang lain. Dan insya-Allah hukum pembayarannya adalah sah. Dan membayar kepada jiran, tetangga, fakir miskin, adik-beradik lebih afdal. Kalau nak tanya lebih afdal, ya, bayar kepada jiran, tetangga lebih afdal daripada kita bayar kepada orang jauh. Syed Abdullah Al-Jamalul Lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jikalau kita sedang kunyah makanan lepas tu dengar azan subuh, tapi kita merasakan yang surau itu azan awal seminit berdasarkan waktu pada jam kita, bagaimana dengan puasa? Dia ini, sahur ini memang disunatkan untuk kita lewatkan. Tapi ulama mengatakan jangan lewatkan sampai kita jadi syak.
sampai kita jadi syak. Jadi kalau satu orang dalam kes yang ditanya tadi, dia tengok jam dia belum lagi azan, dia rasa. Nampak? Dia rasa masa dia tak yakin. Dia yakin apa? Dia yakin dengan jam dia ke atau dia yakin dengan surau? Dua-dua dia tak yakin. So bila dua-dua dia tak yakin, tak baguslah menangguhkan sahur sampai lewat setara itu. Tapi daripada segi puasanya, hukumnya adalah sah. Namun afdalnya, walaupun dia rasa macam tinggal seminit lagi, tetapi mungkin dia salah pada jamnya, mungkin jam dia salah, maka lebih afdal pada ketika itu dia tinggalkan makan. Terus luah, jangan telat. Malik Izani, ketika takbiratul ihram, ia niat mengikut imam, sedangkan ia menjadi imam. Ketika takbiratul ihram, ia niat mengikut imam, maksudnya makmum, sedangkan ia menjadi imam. Tak sah, niat dia tidak sah. Abdul Rahim Yahya, jika seorang sudah buat kunut dalam witirnya selepas tarawih, adakah boleh baca kunut lagi dalam takmilah witirnya selepas bangun tidur tahajud? Dia sebenarnya witir ini, kunut ini dibaca di rakaat terakhir. Jadi kalau dia memang niat nak buat takmilah witir, dia tak payahlah baca kunut pada rakaat ketiga yang malam itu sebelum tidur. Dia buatlah kunut nanti di rakaat terakhir. Di rakaat terakhir witir yang dia akan lakukan. Dia buatlah di rakaat terakhir. Kalau dia dah buat juga, maka dia boleh ulang lagi sekali sebab kunut yang pertama itu tidak berlaku pada tempatnya. Tidak sama kelebihan baca Quran menggunakan mushaf dengan menggunakan telefon. Tak sama. Telefon itu kan macam-macam ada. Kita ni kalau nak baca Quran pakai telefon, bila darurat je. Mungkin tengah musafir ke, tak ada, tak sempat nak bawa Quran. Dalam keadaan biasa, tak perlulah guna apps Quran ketika membaca Al-Quran. Gunalah mushaf. Zakat fitrah online, wajib lafaz niat. Dia sebenarnya yang kita duk bayar zakat, yang kita berjabat tangan dengan amil, kita melafazkan, itu semua tak wajib. Tetapi dibuat itu sebab yang datang itu kan masyarakat awam. Jadi nak buat itu nampak lebih official. Niat dalam hati, tetapi mungkin semua orang tak reti nak niat. Jadi bila dilafazkan niat, dia tahu, oh nak niat begini. Bila mulut dia sebut, hati dia ikut. Itu dia punya hikmah dia dilafazkan niat ketika bayar zakat fitrah. Sebab kita meraihkan yang datang itu pelbagai lapisan masyarakat. Bukan semuanya yang belajar. Jadi dengan secara tak langsung, dengan melafazkan niat itu, dapat diajar dia cara niat yang betul. Jadi tak berbangkitlah masalah zakat fitrah ini wajib lafaz niat ataupun tidak. Zakat fitrah offline ke online ke, lafaz niat itu tidak wajib. Yang wajib tu niat dalam hati. Jadi masa kita nak bayar zakat fitrah online, masa kita nak transfer tekan itu, kita niat ini untuk zakat fitrah. Abdul Wafi Sabri, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Afdal bayar zakat pagi hari raya sebelum sembahyang raya. Kalau musim PKP ini sekiranya tiada sembahyang raya, sampai bilakah had masa untuk bayar zakat? Dia sembahyang raya ini boleh dilakukan di rumah. Afdalnya di masjid, berjemaah, ada khutbah. Nanti kalau ditakdirkan kita tak boleh sembahyang raya, masing-masing boleh sembahyang raya di rumah masing-masing. Sama macam yang dekat masjid. Kalau tak reti nak khutbah, tak payah khutbah, sembahyang sahaja raya. Okey? Jadi dalam kes PKP, kiraannya adalah sebelum dia sembahyang raya. Dia yang nak bayar zakat fitrah tu kiraannya adalah dia punya sembahyang. Dia dah semayang ke belum? Kalau dia dah semayang, maka dia telah terlepas waktu afdal. Okey? Dia terlepas waktu afdal. Kiraannya adalah pada dia punya semayang. Sebab itu ulama ada bahaskan dalam kitab. Dia imam dah semayang raya, dah takbir, tapi dia niat tak nak ikut imam tu, dia nak semayang sendiri. Maka untuk dia waktu afdal tu masih ada. Tapi jangan sampai lepas zuhur. Arif Feltin, duit zakat boleh orang keluar dakwah boleh terima ke atas nama fisabilillah menurut mazhab Syafi'i? Tidak boleh.
Fi sabilillah dalam mazhab Syafi'i maksudnya adalah orang yang pergi perang tanpa mendapat gaji. Jadi untuk orang yang keluar dakwah, kita beri pada dia, satu kalau dia memang miskin, fakir, bagi atas nama asnaf fakir miskin. Ataupun kita beri kepada dia atas Ibnu Sabil. Contohnya dia ni bukan fakir miskin tapi belanja untuk tiket tu dia tak cukup, dia memang tak ada pendapatan yang lain, maka boleh beri kepada dia atas nama Ibnu Sabil. Tapi bukan secara mutlak atas nama keluar dakwah. Malik Izani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jelaskan masalah penuntut ilmu yang boleh terima zakat yang tidak boleh terima? Kalau penuntut ilmu itu kaya, dia anak orang kaya. Walaupun dia penuntut ilmu, dia tak boleh terima zakat. Tapi kalau dia tak ada pendapatan, ada tapi tak adalah cukup, maka dia boleh ambil zakat. Dalam ini saya jawab dalam mazhab Syafi'i. Kalau penuntut ilmu, dia memang ada harta waris, harta simpanan, banyak. Banyak itu ulama kata, boleh guna untuk umur ghalib. Sampai umur 60 pun cukup. Begitu. Maka dia tidak boleh terima zakat. Tetapi kalau dia ini adalah duit tapi setahun punya simpanan je, maka dia boleh terima zakat. Sepatutnya dia kena kerja, tapi oleh kerana dia belajar agama, dia sibuk belajar agama, maka dengan sebab dia belajar, dia tak mampu untuk menghasilkan pendapatan, maka dia boleh terima zakat. Iqbal Alias, bagaimana zakat untuk orang yang bawa tanggungan jika dia berada di Singapura pada malam raya? Dia kaedah asalnya dalam mazhab Syafi'i, kita ada di mana, kita bayar di situ. Orang rumah kita dengan anak-anak ada di mana, di situ mereka dibayar. Contohnya kita ada di Singapura, anak dan orang rumah kita di Malaysia, bayar asing-asing. Malaysia asing, Singapura asing. Jadi kalau kita mengetahui keadaan begitu, maka kita bayar awal lah untuk di Malaysia, bayar siap-siap. Sekarang ni pun senang je, boleh transfer. Jadi dia transfer je duit. Contohnya tinggal kat Johor, dia transfer duit tu masuk dekat Jabatan Zakat Johor. Perak, Selangor. Sekarang dia boleh online kan. Dia bayarlah untuk pejabat zakat tersebut. Muhammad Jamal bin Habaran, gaji setiap bulan yang terima wajib zakat. Dia dalam mazhab Syafi'i, kaedahnya kalau orang dia dapat gaji, semata-mata dapat gaji tak wajib bayar zakat. Dia kaedah bayar zakat ini, kalau gaji yang dia dapat tu dia simpan, kemudian dia mempunyai satu kadar simpanan yang cukup nisab. Contohnya nisab 14,000. Selama setahun dia dapat maintainkan 14,000 tu dalam simpanan dia, tak kurang. Contohnya lah, nisab sekarang berapa, tengok. Kita ambil contoh 14,000 dan dia dapat maintainkan selama setahun, akaun dia 14,000, memang tak kurang 14,000. Jadi bila hujung tahun, bulan 12, dia wajib bayar zakat. Semata-mata dia dapat gaji, belum wajib bayar, kerana dalam mazhab Syafi'i, dia kena ada hukum nisab dan juga haul. Haul tu maksudnya, duit yang sekadar nisab disimpan sehingga selama setahun. Kalau dia tak dapat simpan, gaji setiap bulan habis, maka segi teknikalnya tidak wajib zakat. Ahmad Khair Muhammad, duit KWSP, kalau dia boleh bayar setiap bulan, KWSP ni, contohlah setiap tahun dia dapat penyata KWSP. Dia dapat penyata KWSP. Maka dan dia dah dapat lihat penyata dia memang cukup nisab. Maka cara pertama dia bayar. Dia tengok berapa nisab, dia kira, dia bayar. Setiap tahun dia bayar. Maka semasa nanti dia keluarkan KWSP, dia tak wajib untuk bayar zakat sebab dia dah bayar setiap tahun. Tapi kalau dia tak bayar, dia ada satu lagi pandangan. Kalau dia tak dapat nak bayar, nanti masa dia keluarkan, maka dia kiralah 2.5% dan dia bayar daripada kiraan tersebut. Satu orang koma di ICU, solat yang tertinggal kena qada ke tidak? Satu lagi keadaan separuh sedar sebab sakit. Satu orang yang pingsan, dia tidak wajib mengqada solatnya.
tapi wajib mengqadha puasanya. Kalau dia separa sedar, maksudnya dia bukan pingsan, dia sebenarnya kena semayang dengan cara walaupun dengan isyarat. Tapi kalau dia tak buat ketika itu, dia wajib qadha. Sebab dia sedar. Separuh sedar tu sedarlah. Abdul Wafi Sabri. Boleh ke iktikaf di rumah? Mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh. Qaul jadid Imam Syafi'i, tiada iktikaf melainkan di masjid sahaja. Kalau dia nak amalkan juga mazhab Hanafi, yang boleh beriktikaf di ruang khas semayang, bilik solat. Itu pun sebenarnya kalau qaul qadim Imam Syafi'i hanya khas untuk perempuan sahaja. Hukum ini tak terpakai untuk lelaki. Tapi kalau dia nak amalkan, dia buatlah. Moga-moga Allah terima. Asalnya tak sah. InsyaAllah Allah terima niat dia. Terlintas sahaja sudah niat. Abu Qawim. Kalau dia ni memang penyakit payah nak masuk niat, dia boleh amalkan pendapat ni, tak ada masalah. Mazhab Hanafi. Amalkanlah. Dia sebelum semayang itu, masa ambil wudu, memang ambil wudu ni niat untuk semayang. Dia ni payah nak niat kalau ketika takbir. Maka dia amalkanlah pandangan itu, insya-Allah Allah terima. Tapi mazhab Syafi'i tidak memadai. Niat itu mesti ada qasadnya di dalam hati ketika takbiratul ihram. Kahwin online ni cerita panjang, boleh rujuk FB saya dah tulis. Jadi kita tidak mempunyai masa yang panjang untuk ulas di sini. Ahmad Saufi. Ibnu Idris, adakah duit simpanan yang kita niat untuk tujuan tertentu perlu juga dibayar zakat? Ya, wajib dibayar zakat. Walaupun kita simpan nak kahwin ke, nak simpan nak beli, nak buat rumah ke, cukup nisab, cukup haul, wajib zakat. Dia penuntut ilmu dan dia ada gaji. Tak boleh lah. Tadi kan kita sebut. Dia penuntut ilmu dan dia tak dapat bekerja. Dia tak dapat bekerja. Kalau dia dapat bekerja dan duit gaji dia cukup, maka dia tak boleh terima zakat. Tapi kalau 2 bulan itu tak cukup, sebab dia ada tanggungan banyak, maka dia boleh terima zakat. Dia akan masuk sebagai asnaf fakir dan miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul tak kiraan macam ni? Zakat fitrah bersama segantang. Harga fidyah secupak, 4 kali cupak bersama segantang. Betul. Jadi kalau orang tanya, berapakah kadar fidyah? Saya kata, kadarnya adalah RM7 bahagi 4 ataupun 2.7 kilo bahagi 4. Ya, Abu Qawim sudah dijelaskan dalam video tersebut. Iqbal Id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika isteri wajib bayar zakat, jadi bolehkah isteri memberi zakat kepada suami? Boleh. Isteri boleh memberi zakat kepada suami, bahkan afdalnya dia beri kepada suami. Ada kisahnya dalam hadis Bukhari antara Abdullah bin Mas'ud dengan isterinya. Dia datang tanya Rasulullah tentang perihal isteri membayar zakat kepada suami, boleh? Maka boleh. Bahkan lebih afdal. Sebab bila bayar kepada suami, walaupun nanti suami bayar balik pada dia sebagai nafkah, hukumnya harus, bahkan bagus, afdal. Untuk ustaz, zakat fitrah untuk anak lelaki sampai umur berapa ayah dia kena tanggung? Ayah dia kena tanggung sehingga apa? Dia baligh. Dia baligh dan dia boleh bekerja. Boleh bekerja. Bukan ada kerja, boleh bekerja. Kalau dia dah boleh bekerja, ayah dah tak wajib tanggung nafkah dia. Bila tak wajib tanggung nafkah, tidak wajiblah menanggung zakat fitrah.
Jadi kalau dah umur 20 tu dah boleh kerja, duit pun ada. Zakat fitrah ni RM7 je. Maka suruh dibayar sendiri. Sebenarnya anak kita kalau dia dah balik, dia ada duit simpanan, ajar dia bayar zakat fitrah sendiri. Keluarkan duit dia, bayar, pergi jumpa amil, bayar sendiri. Haul zakat simpanan, asal kiraannya adalah hijri. Tetapi boleh digunakan masihi, tambah sikit. Hijri. Dalam syarak ni bila disebut haul maksudnya hijri. Ramzi Ishak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pengiraan tahun macam mana? Sebab kadang-kadang kita tak ingat bila start menyimpan, mungkin pertengahan tahun. Jadi pengiraan haul itu macam mana? Dia dalam bab zakat untuk peribadi lah. Jadi kalau kita tak ingat, kita buatlah satu anggaran. Maksudnya saya simpan ni tidak kurang daripada berapa bulan. Dia ambil satu kadar yang mana andaian paling tinggi. Contohnya dia mula simpan ni antara bulan 5, 6. Tapi bukan sebelum bulan 5. Tapi mungkin bulan 6, mungkin bulan 5. Maka dia ambil yang lebih awal bulan 5. Dia ambil yang lebih awal bulan 5. Nanti bulan 5 tahun depan dia bayarlah. Dia bayar bulan 5. Jadi begitu caralah kalau dia tak ingat. Kalau dia tak ingat, dia guna anggaran begitu dan dia ambil kadar yang lebih awal. Mungkin nanti dia akan bayar zakat itu lebih awal daripada biasa, tak apa. Yang tak boleh itu kalau dah melebihi haul kita tak bayar lagi. Tapi kalau belum cukup haul kita dah bayar, hukumnya harus. Jadi itulah kaedah bagi orang yang tak ingat. Muhammad Nur Azizi Darus, saya tak tahu sama ada malam raya saya berada di kampung di Negeri Sembilan atau di rumah saya di Terengganu sebab musim PKP ini di mana nak bayar zakat fitrah. Kalau belum tahu, tunggulah nanti malam raya ada kat mana. Kalau nak bayar juga kaedah macam tu. Katanya tak tahu ada kat Terengganu ke ataupun Negeri Sembilan. Maka tunggulah, tak perlulah bayar sekarang. Bila malam raya, ada di mana? Ada di Negeri Sembilan, bayar di Negeri Sembilan. Ada di Terengganu, bayar di Terengganu. Tapi kalau dia nak bayar juga sekarang, walaupun dia tak tahu nanti dia ada kat mana, maka dia bayar sekarang. Kalaulah ditakdirkan dia malam raya tu ada kat Negeri Sembilan, maka zakat fitrah dia itu dikira sah berdasarkan pandangan sebagai ulama. Kalau dia nak amalkan juga, pendapat yang mengatakan dia mesti bayar di mana dia berada pada malam raya, maka dia tunggu. Dia tunggu malam raya baru bayar. Bahkan bayar malam raya tu afdal. Tapi dengan syarat kita tak kalut lah. Bayar malam raya. Kalaulah contohnya kan, amil tak ada. Tapi Negeri Sembilan membekalkan online. Bayar online. Jadi tak adalah berbangkit sangat sebenarnya walaupun bayar malam raya. Sebab kita boleh bayar online. Satu lagi, kita malam raya tu contohnya ada kat Negeri Sembilan. Dan tak ada dah nak online ke, nak amil ke, kita bagi terus kepada asnaf. Dekat kampung mak kita tu ada tak asnaf, bawa duit terus bagi kat rumah dia. Nur Hishamuddin Yasin, baca kunut akhir witir Ramadan secara panjang lama adakah makruh? Ya. Dia sebenarnya bacaan kunut khususnya bila khatam, orang banyak ikut yang di Masjid Mekah, Masjid Nabawi. Sebenarnya itu bukan atas mazhab Syafi'i. Kunut yang dibaca dalam witir dibaca sekadar kunut biasa. Dan kemudian kita sujud. Asalnya memanjangkan i'tidal ni batal sembahyang, bukan makruh. Memanjangkan i'tidal batal. Tetapi kalau kita panjangkan untuk kunut boleh.
Tetapi sekadar kunut yang warid. Adapun kita melanjutkan, kecuali kalau kunut nazilah. Adapun doa khatam Quran, baca lepas salam. Kalau ustaz saya sebut, mereka yang memanjang-manjangkan baca doa dalam i'tidal, maka mereka ini jahil. Kerana i'tidal bukan tempat untuk dipanjangkan. Apa salahnya doa itu dibaca selepas memberi salam? Abdullah SJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang mualaf duduk jauh dengan keluarga dan baru masuk Islam. Ini Ramadan pertama bagi dia. Keluarga suruh dia balik. Dia elak sebab takut mereka bagi tahu mereka di Islam. Kalau balik, susah puasa. Elak makanan mereka yang tak halal. Apa kelonggaran yang dia mempunyai sebagai seorang mualaf? Maka untuk mualaf tersebut, soalannya tak jelas tu Abdullah SJ. Mungkin maksudnya boleh tak dia balik juga dan dia makan, ataupun dia balik juga dan dia makan tak halal. Tidak, dia tak boleh berbuat demikian itu. Tapi benda ini mujahadah lah, yang terpaksa diharungi oleh dia. Maka dia buatlah apa-apa helah untuk tidak balik, dan dia kekal dalam keadaan berpuasa. Dan cabaran-cabaran pasti ada. Mudah-mudahan Allah bantu dia. Tapi nak kata dia ada kelonggaran ke boleh tak berpuasa, setakat kalau dia tinggal kat Malaysia ni tak boleh lah. Kalau dia tinggal dekat negara kafir, yang memang kalau dia kena bunuh dengan orang kafir pun kerajaan tak bantu dia, di situ mungkin ada. Tapi kalau dia dalam Malaysia, walaupun mereka marah dia masuk Islam, mereka tak boleh buat sewenang-wenangnya sebenarnya. Kerana kita ada penguatkuasaan, maka belum sampai tahap dia boleh makan kerana terpaksa. Memang ada keadaan yang boleh makan kerana terpaksa. Kalau dia tak makan, kena bunuh. Tapi dalam situasi zahir yang dilihat dalam lingkungan Malaysia, belum sampai lagi tahap tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita beli zakat direct pada asnaf, perlukah kita zahirkan? Kalau kita beri kepada asnaf, memberi tahu tak wajib. Tetapi faedah kita bagi tahu, mungkin orang yang kita bagi itu kita sangka dia asnaf. Rupa-rupanya dia bukan asnaf. Jadi bila kita bagi tahu, ini duit zakat saya. Jadi dia pun jenis belajar juga. Dia kata, saya tak boleh terima zakat misalnya. Itu je faedah untuk kita bagi tahu kepada dia. Tetapi kalau kita memang kenal dia, maka tidak memberitahu pun memang dia sah-sah orang fakir, maka keperluan memberitahu itu tidak ada. Okey? Keperluan memberitahu itu tidak ada. Tapi memberitahu hukumnya harus, dalam setengah keadaan disarankan. Betulkah wang simpanan kita di dalam bank tabung haji bila cukup setahun bank Islam? Ini bukan soalan fiqah ni. Adakah tabung haji akan potong automatik ataupun tidak? Soalan ni kena tanya tabung haji. Tapi yang saya faham memang dipotong secara automatik. Kalau tabung haji, bank Islam tak pasti. Tapi tabung haji begitulah. Ini bukan soalan fiqah, ini soalan diajukan kepada tabung haji ataupun bank Islam. Bolehkah kita kirim duit pada orang tersebut untuk dia bayarkan zakat untuk kita? Boleh. Kita bank in online dan dibayarkan untuk kita. Boleh. Wakilkan. Harus. Akmal Sadiq. Bolehkah kita kirim duit pada seorang untuk dia bayarkan zakat untuk kita? Boleh. Kita wakilkan dia. Kita lafazkan, saya wakilkan kamu untuk bayarkan zakat fitrah ke zakat harta ke bagi saya. Zakat ni memang boleh wakilkan orang. Dengan cara sama ada kita bagi duit tu cash, tunai, ataupun kita transfer dan dia keluarkan duit tersebut.
Assalamualaikum, Ulan di Villa. Adakah boleh kita bayarkan zakat fitrah untuk kawan kita di penjara? Hukumnya boleh, harus. Dengan syarat kita memang dapat izin daripada dia. Dia izinkan kita untuk bayarkan zakat fitrah bagi pihak dia. Syaratnya kena dapat izin lah. Dan kalau kita dapat izin, baguslah kita bantu dia dalam ibadat. Muhammad Jamal bin Habran. Apa hukum menelan hak? Menelan hak dengan sengaja membatalkan puasa. Macam mana nak tahu seorang itu fakir atau tidak? Adakah cukup kita agak saja dia miskin, lepas tu serah zakat fitrah? Kerana susah nak tahu seorang itu miskin ataupun tidak. Sebab itu, Faisal Al-Jauzari, sebab itu orang yang ada harta ni, dia perlu cakna lah. Dia perlu tahu ehwal orang sekeliling dia. Perlu tahu, perlu tafakud, perlu tengok, perlu selidik. Tapi dalam kitab kata kalau satu orang tu dia datang, dia minta zakat daripada kita, dia kata dia fakir, maka kita boleh terus beri kepada dia walaupun kita tak selidik. Jadi, tapi kalau orang yang dia tak dakwa apa-apa, kita nak bagi pada dia, maka kita boleh bagi berdasarkan zahir. Dia tinggal kat bawah pokok je, tinggal kat bangsal ke, maka kerja dia ni kutip tin ke, itu kita dapat tahu berdasarkan pekerjaan dia. Tapi kalau tak pasti, maka kalau kita nak bayar sendiri, kita pun tak pasti, bagi kepada pemerintah. Ini salah satu sebab dalam sebahagian keadaan, bagusnya lebih baik bagi kat pemerintah. Sebab pemerintah ini dia lebih banyak akses kepada orang miskin daripada kita. Dia lebih banyak anggota, dia lebih banyak pasukan yang boleh selidik, boleh tafakud, boleh dapatkan maklumat. Tapi kalau kita kenal secara personal, kita bagi. Tapi kalau kita tak tahu, kita pun blur, tak erti. Sebab itu bagilah kepada pejabat zakat. Biar diuruskan sebab mereka lebih banyak akses maklumat tersebut. Itu cara dia untuk selesaikan masalah ini. Isteri saya haid 7 hari. Hari 8, 9, 10, 11 dia puasa, sebab itu hari 12, 13 datang haid. Ya. 12, 13 sahaja berhenti setakat tu. Ya, dia dikira haid. 12, 13 tu dikira haid. 7 pertama dikira haid. Tengah-tengah itu, walaupun tak keluar darah, di antara 2 darah haid dikira haid. Jadi puasa yang dia dah buat itu, hukumnya tidak sah. Dipanggil berdasarkan qaul, dipanggil sahab. Dia ada 2 qaul dalam masalah ni. Satu pandangan mengatakan puasa dia sah. Satu pandangan mengatakan puasa dia tak sah. Atas qaul laqad, maka puasanya sah. Atas qaul sahab. Sahab tu maksudnya, bila satu orang dia keluar haid, kemudian berhenti, kemudian keluar balik dalam lingkungan 15 hari, maka yang tengah-tengah itu walaupun tak keluar darah, dihukum sebagai haid. Kalau dia ada puasa, puasa dia tak sah. Kalau dia ada semayang, semayang dia tak sah. Cuma semayang tak perlu qada, tapi puasa perlu diqada semula kalau puasa fardu. Saya dah terangkan, Iqbal. Asnaf fisabilillah ni senang je, tak perlu nak detail. Orang yang pergi jihad, peperangan, kemudian dia tidak mengambil gaji secara sukarela, maka dia berhak. Itu tafsiran asnaf fisabilillah dalam mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanafi pun sama. Dalam mazhab Hambali, boleh bagi fisabilillah ni orang yang pergi haji. Berbuka dengan sesuatu yang manis, tidak dimasak. Terkena api, tak terkena api. Benda-benda yang natural, yang manis. Yang tak terkena api, yang bukan dimasak. Apa sahaja yang tak dimasak, apa sahaja yang tak terkena api. Ini saya faham soalan ni. Asalnya buka puasa ni afdalnya tamar, rutab, 3 biji ataupun sebiji. Kemudian tamar 3 biji, sebiji. Kemudian menyusulinya adalah apa? Menyusulinya air.
kemudian manisan. Jadi manisan ni benda-benda manis yang mana dia bukan benda yang kena api, bukan jenis masak. Kalau kuih kan dimasak. Benda yang dia hanya campur-campur tapi dia memang naturalnya manis. Kemudian step seterusnya yang kena api. Ahmad Khair Muhammad, boleh tak saling membayar zakat sesama penuntut ilmu? Zakat apa ni? Zakat fitrah. Boleh. Dalam bab zakat fitrah ni ada orang dia wajib bayar zakat fitrah tapi dalam masa yang sama dia boleh terima. Sebab maksud kaya dalam bab zakat fitrah ni iaitu pada malam raya dan siangnya dia ada duit lebih. Lebih daripada perbelanjaan yang dia perlu guna untuk sehari semalam. Kalau dia ada lebih dan lebih itu cukup, kalau contohnya RM7 ataupun dia ada berapa keluarga, 10 orang, RM70 ada satu hari semalam, dia ada lebih lagi daripada itu. Maka dia ini sudah dikira kaya dalam bab zakat fitrah. Maka dia wajib bayar zakat fitrah RM70. Tapi dalam masa yang sama, dia ini kalau dalam bab asnaf, dia masih asnaf. Maka dia boleh terima zakat fitrah. Dia bayar zakat fitrah, dia boleh terima zakat fitrah. Jadi sesama penuntut ilmu, kalau sifatnya begitu, hukumnya boleh. Muhammad Jamal, mandi secara menyelam ke dalam air laut, batal tak puasa? Menyelam tak batal puasa. Kalau dengan sebab menyelam, air masuk, batal puasa. Tapi biasanya masuk lah. Jadi batal puasa dia. Jadi kalau dia tahu, kalau dia menyelam, akan masuk air, haram dia menyelam tu. Sebab dia tahu akan menyebabkan batal puasa. Suami jadi asnaf, muslim PKP tapi isteri ada duit. Wajib ke isteri tersebut bayar zakat? Saya dah sebut. Muhammad Saif. Maksud orang yang mana miskin dalam bab zakat fitrah ni bukan macam kita sangka. Dia memanglah miskin tapi takkanlah dia tak ada lebihan. Contohnya malam raya, siang raya perlu berapa ringgit. Dia ada lebih tak daripada tu. Bahkan zakat fitrah ni, kalau dia tak ada duit cash pun tapi dia ada harta yang lebih, dia sepatutnya kena jual harta tersebut untuk bayar zakat fitrah. Jadi dia tak semudah itu untuk orang, kita nak kata dia tak wajib bayar zakat fitrah. Sebab miskin dalam bayar zakat fitrah ni tidaklah, bukan memberi makna dia ni tak ada kereta, tak ada, tak. Bukan begitu. Jadi tarifnya saya dah sebut tadi, orang yang tidak mempunyai lebihan daripada apa yang dia perlukan pada malam raya dan siangnya. Kalau dia ada lebihan dan lebihan itu cukup untuk zakat fitrah, dia wajib bayar zakat fitrah tersebut. Okey, kita andaikanlah si suami itu memang sampai tahap sengkit setara itu. Maka adakah anak dan isteri wajib bayar zakat fitrah untuk mereka sendiri setelah pihak yang sepatutnya bayar tak mampu? Pendapat yang muktamad tak wajib. Pendapat yang muktamad tidak wajib untuk isteri. Walaupun isteri itu ada duit, dia tak wajib bayar untuk dirinya. Tetapi disunatkan dia bayar juga. Untuk sunat saja dia bayar untuk diri dia. Sebagai apa? Sebagai nak keluarkan daripada khilaf. Dia ada satu cara lagi. Dia kan ada duit kan. Dia rasa dia nak bayar untuk diri dia, untuk anak dia. Suami dia tak ada duit langsung. Kalau dia nak bagi suami dia wajib bayar zakat fitrah, dia bagilah duit kat suami dia. Menyebabkan suami dia ada lebihan daripada kadar yang saya sebutkan tadi, maka suami dia bayar. Itu cara dia. Tapi kalau dia tak nak buat macam tu, dia tak wajib pun buat seperti itu, maka dia bayar. Dia tidak wajib bayar untuk diri dia. Tapi disunatkan untuk dia bayar. Tapi untuk anak, dia tak perlu bayar. Yang kita bicara tadi, sunat bayar tu untuk diri dia. Sebab ada pandangan kata kalau suami dah jadi jatuh miskin dalam bab zakat fitrah, isteri berduit, maka isteri wajib bayar. Tapi pendapat itu bukanlah muktamad. Pendapat ini pendapat yang satu lagi. Namun untuk meraihkan pandangan tersebut, kita buat juga. Tetapi pendapat ini tidak terpakai dalam kes anak-anak. Untuk anak-anak tersebut, kalau nak dibayar, ibu dia tak boleh bayar untuk anak-anak. Ibu tak boleh. Yang kena bayar tu ayah. Jadi kalau dalam situasi ini, dia bagilah duit kat ayah tu. Jadi biar ayah tu berduit.
Daripada berduit itu dia bayar pula semula untuk anak tersebut. Dia yang ada tadi Abu Qawim tanya soalan kan. Di musim PKP dia tak ada pendapatan. Tapi dia ada duit simpanan. Jadi duit simpanan dia tu cukup tak untuk dia survive dalam masa ni PKP sebulan 2 bulan sekarang kerja dah buka dah. Mungkin ada yang belum lagi kan. Cukup tak untuk survive? Tak cukup. Tak cukup. Maka dia boleh ambil daripada zakat. Cukup maka dia tak boleh ambil daripada zakat. Wallahu alam. Muhammad Nur Azizi Darus. Bolehkah saya bagi zakat kepada penagih dadah? Dia penagih dadah. Asalnya, kalau dia itu memang tak boleh nak kerja pun orang tak terima. Jadi dia dah jadi miskin. Nak makan pun tak cukup. Sebenarnya boleh bagi. Tapi kalau kita yakin dia akan guna untuk dadah, kita jangan bagi kat dia, kita bagi kat orang lain. Orang lain yang akan uruskan, manage duit tersebut, belikan makanan untuk dia. Bukan bagi terus kepada dia. Macam mana dengan emas yang tidak keluar zakat oleh si mati sebelum ini? Adakah waris kena keluarkan? Ya. Apabila waris kita meninggal dunia, dia ada kecuaian zakat, kita tak boleh bahagi lagi harta pusaka. Sehingga semua hutang dia dengan Allah dan hutang dia dengan manusia settle. Selagi belum selesai, tidak sah agihan tersebut. Kecuali kalau kita agih dan kita niat kita akan bayar pakai duit kita sendiri. Itu tak apalah, boleh agih. Tetapi kalau tidak ada pula niat daripada kita begitu, tidak boleh bahagi harta pusaka selagi mana belum selesai urusan pembayaran hutang. Sama ada dengan Allah. Jadi hutang zakat ni hutang Allah, maka perlu diselesaikan. Wallahu a'lam bissawab. Dah 9.30 kelas kita sampai 9 suku. Mudah-mudahan, minta maaf pada soalan-soalan yang tidak dapat diraikan. Semoga Allah Ta'ala terima kita semua. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bantu kita semua. Mudahkan segala urusan. Dan yang masuk ni boleh share. Semua yang komen ni boleh share supaya manfaat dapat disebarkan di bulan Ramadan yang mulia ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min syururi nufusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sallimna li Ramadan, sallim Ramadan lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin alhamdulillahi alamin. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.